Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Saudara-saudari, para penonton yang dihormati sekalian, perbincangan saya pada malam ini ialah mengenai hadis yang dianggap boleh menyesatkan seseorang, karena hadis itu orang yang tidak ada kepakaran dalam agama tidak boleh berhujah dengan hadis. Dan perbincangan ini berdasarkan kepada kata-kata dua orang ulama besar, yaitu Sufyan bin Uyainah yang berkata, hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi fuqaha, kecuali bagi ahli fiqh. Dan satu lagi pandangan daripada seorang ulama juga, yaitu Abdullah bin Wahab, yang berkata hadis mudillatun illa ulama. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi ulama. Jadi ada dua pandangan di sini. Satu, Sufyan bin Uyainah yang mengatakan hadis itu menyesatkan kecuali bagi ahli fiqh. Dan satu lagi pandangan Abdullah bin Wahab yang mengatakan bahawa hadis itu menyesatkan kecuali bagi ulama. Ya, jadi kenapa kedua-dua ulama besar ini berkata begitu? Kerana memang hadis adalah merupakan nas yang paling berbahaya sekali untuk kita, masyarakat kita pada waktu ini dan sejak dulu pun, kerana hadis menjadi punca perbalahan di antara orang Islam. Kerana bukan sahaja kerana hadis itu kita perlu tahu bahawa hadis itu ada hadis hasan, hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu', macam-macam hadis, ya. Hadis mursal, maqta', munqata', hadis marfu'. Jadi banyak kategori hadis itu, dan ulama itu sendiri berbeza untuk nak mengkategorikan sesebuah hadis itu sebagai hadis sahih. Bukan mempunyai pandangan yang sama. Bukhari lain, Muslim lain, dan ahli hadis yang lain pula mempunyai pandangan yang lain pula, berbeza. Ya, jadi dengan itu kadang-kadang kita lihat bahawa hadis ini merupakan hadis sahih, tapi di kalangan umat ulama lain pula hadis itu dhaif. Dan ulama lain pula mungkin menganggap ia maudhu'. Tapi seperti saya terangkan dahulu, walaupun hadis itu sahih, kita tidak boleh mengetahui apakah sahih betul 100%. Begitu juga kita kata hadis ini dhaif, kita juga tidak mungkin mengetahui dengan yakin, dengan terang-terang, dengan jelas-jelas bahawa hadis dhaif itu bukan kata-kata Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah menyebabkan kita menjadi masalah. Dan apabila kita di kalangan kita mengguna hadis-hadis ini dan kita tidak ada kepakaran, maka akan menyebab masalah kepada masyarakat, berbalah, berkonflik, dan zaman dulu berperang. Kerana di kalangan orang Islam pada zaman dulu pun memang mengguna hadis, mengguna ayat Quran pun, mengguna ayat Quran. Tapi dalam konteks hari ini saya nak cakap tentang hadis. Mengguna hadis untuk memerangi puak satu lagi. Hadis itu ada yang merupakan tergolong daripada hadis sahih yang ada dalam kitab-kitab sahih yang sekarang ini, dan ada juga hadis yang direka, dipanggil hadis maudhu', hadis politik. Hadis politik sengaja merekakan hadis untuk mengesahkan kumpulannya dan menyahkan kumpulan yang lain. Itu yang berlaku. Malah ada juga golongan-golongan
pada masa lalu dan sekarang pun begitu, mengguna hadis yang sahih yang ada sekarang ini untuk mengesahkan kumpulannya dan menghukum kumpulan yang lain. Ini berlaku, saya boleh tunjuk dengan sejelas-jelasnya dalam konteks negara Islam sekarang ini, di Mesir, di Malaysia sendiri, kalau anda dan orang yang menggunakan hadis sebegitu rupa pun masih ada sekarang ini. Tapi waktu mudanya lain dan waktu sekarang sudah tua, sudah jadi berubah pandangannya. Ini memang ada contoh kita boleh lihat dalam konteks Malaysia sendiri. Kita boleh lihat contoh-contoh yang digunakan hadis secara melulu, secara tidak betul menghukumkan pihak lain dalam masyarakat, dalam politik di Malaysia. Ya, saudara dan saudari semua, dengan itu kita pasti berhati-hati dalam soal menggunakan hadis ini. Kalau kita bukanlah orang yang faham betul-betul tentang hadis, maka janganlah kita berhujah dengan hadis, kecuali hadis yang fadail, hadis yang tentang, nak bercakap tentang kebaikan. Okey, boleh guna. Tapi hadis-hadis tentang hukum, tentang apa ini, berhenti dulu. Berhenti dulu. Kerana akan menyebabkan masalah. Mungkin tidak betul. Mungkin kita tidak faham hadis itu sendiri. Dan hadis secara keseluruhannya tidak seperti Al-Quran. Kalau Quran, qati'atus subut. Ya, ini mu'tamad. Jelas 100%. Quran, qati'atus subut. Tidak masalah. Tapi hadis adalah zanniyatus subut, tidak mu'tamad, zanniyatus subut, dan inilah menjadi masalah kepada kita semua. Dan kita kembali kepada dua tokoh ulama yang merupakan muhaddis yang merupakan ahli hadis yang hebat, yaitu Sufyan bin Uyainah. Ini adalah merupakan tabi'in yang memang pakar, ulama hadis yang besar. Banyak lagi hadis dia meriwayatkan hadis. Dan Imam Syafi'i pun memuji Sufyan bin Uyainah ini. Kata Imam Syafi'i, laula Malik, yani Imam Malik, laula Malik wa Sufyan bin Uyainah la zahaba al-ilmu al-Hijaz. Kalau tidak ada Imam Malik dan kalau tidak ada Sufyan bin Uyainah, ilmu Hijaz akan tak ada, hilang. Ini maksud ilmu hadis. Ilmu Hijaz akan habis, tak ada, habis semua sekali. Jadi Imam Syafi'i pun mengagung-agungkan Sufyan seperti dia juga mengagung-agungkan Imam Malik. Dia kata mana, laula Malik wa Sufyan bin Uyainah la zahaba al-ilm al-Hijaz. Habis, tak ada, habis, hilang, pergi. Jadi memberi penghormatan besar kepada Sufyan. Sufyan juga merupakan imam. Imam artinya sepertilah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, seperti itu juga. Tapi imam yang tidak menjadi mazhab, kerana pandangannya tidak digunakan dalam bentuk seperti mazhab-mazhab lain, dapat sokongan politik sehingga tersebar menjadi mazhab yang ada sekarang ini. Jadi Sufyan bin Uyainah juga adalah merupakan seorang imam, bukan orang calon-calon orang, dan dia seorang ahli hadis yang hebat dan fiqh juga, seorang ahli fiqh juga. Lepas tu satu lagi pula, Abdullah bin Wahab, ini juga merupakan ulama besar, dan orang memanggil dia sebagai Sufyan bin Uyainah kerana hebat dalam menceritakan hadis, dalam meriwayatkan hadis. Jadi Abdullah bin Wahab ini pun adalah orang hebat. Walaupun datang waktu kemudian, tetapi pandangannya dari segi hadis, riwayatnya di hadis adalah disamakan dengan Sufyan bin Uyainah. Jadi orang hebat, kedua-dua ini orang hebat. Dan kenapa mereka ini berkata begitu? Kenapa mereka tak cukup seorang itu hanya menghafaz hadis sahaja, tidak cukup,
tapi orang itu juga perlu ada fiqh. Perlu ada fiqh. Fiqh al-fiqh ini ada faham. Mana faham, kefahaman. Fiqh ini yatafaqahu. Tafaqquh ini artinya memahami agama. Jadi ada hadis saja tak cukup. Hadis, kalau anda hafaz hadis, sepertilah juga dengan orang-orang tahfiz, budak-budak tahfiz. Budak-budak tahfiz kerja dia menghafaz Al-Quran, tapi tidak belajar ilmu-ilmu lain. Kebanyakan waktunya dia habiskan untuk menghafal Al-Quran. Mereka boleh hafaz Quran gitu, tapi tidak pandai, tidak tahu untuk. Dan sekarang banyak kan budak-budak di sini pun, di Thailand, di mana-mana waktu bulan Ramadan kan digunakan mereka ini untuk jadi imam. Kan mereka ini bukan pakar dalam agama sebab mereka hafaz, orang yang menghafal Quran. Seperti juga orang menghafaz hadis. Orang yang menghafaz hadis, kalau tidak ada ilmu fiqh dan lain-lain lagi ilmu agama, tidak cukup, tidak sempurna. Begitu juga orang hafaz Al-Quran. Kalau dia hafaz, dia tak tahu, tidak belajar ulum Al-Quran, tidak baca tafsir, tidak apa semua, tidak belajar secara sistematik, secara rasmi dalam pengajian agama, dia tidak boleh boleh jadi imam sembahyang, tapi tidak boleh menjadi imam agama. Imam artinya nak suruh orang ikut, tak boleh. Begitu juga muhaddisin, begitu juga ahli hadis. Ahli hadis yang baca hadis, yang hafal hadis, seperti membaca Al-Quran. Sebab dalam masa dulu kan, orang mana penukil hadis itu pasti ramai, hafal semua. Hafal sanad, hafal riwayat, hafal mutun, iaitu nas-nas hadis, apa semua. Tetapi pengertian khususnya secara mendalam, mereka tidak tahu, mereka tidak erti, mereka tidak faham. Dengan itu perlu kepada orang lain, orang yang ahli dalam bidang agama, dipanggil fiqh. Orang ini boleh begitu. Ni kita tengok apa kata Abdullah bin Wahab. Ni Abdullah yang setaraf dengan Sufyan Abu Uyainah. Dia sebut, dia kata, qala Abdullah bin Wahab, laula anna Allah anqadhani bimalik wa laysi la dalaltu. Kalaulah Tuhan tidak menyelamatkan aku dengan Malik dan Laisi, dua orang ni, la dalal tu, aku akan menjadi sesat. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Wahab ini memang tidak ada cerita apa. Dia pun hadis, ini hafal hadis. Seperti orang lain, seperti qurra, hafal Quran. Yang dia hafal hadis, baca hadis, kumpul hadis. Hadis itu sanad mana, gini. Dia lakukan segalanya. Tapi nasib baik dia jumpa dengan Imam Malik, dan jumpa dengan Laisi. Kalau tak jumpa mereka ini, dengan fuqaha ini, dengan ulama fiqh ini, la dalaltu, aku akan sesat. Ini Abdullah bin Wahab beritahu kepada kita, dia catat begitu. Kalau tidak ada Imam Malik, tidak ada Laisi, aku akan jadi sesat. Duk main hadis saja, hadis. Qala Rasulullah gitu, gini. Dia tahu semua. Tapi untuk nak melaksanakan tidak boleh, sebab hanya tahu tentang riwayat hadis, tahu tentang nusus hadis, tapi pengertian secara mendalamnya tidak ada. Nah, la dalal tu, aku akan jadi sesat kalau tanpa Imam Malik, tanpa Laisi. Lepas tu orang tanya, qila lahu, ditanya dia, kaifa zalik? Kenapa boleh jadi begitu? Kamu tahu hadis Rasulullah, kenapa kamu jadi sesat? Ini ditanya Abdullah bin Wahab, dia menjawab, qala aksartu, aku telah banyak sangat, aksartu minal hadis, aku banyak mana memberi tumpuan kepada hadis, fahayyarni, maka hadis itu membuat aku jadi bingung. Tak tahu, hadis hafal, banyaklah, hafal, fahayyarni, maka menyebab aku jadi bingung. Lepas tu Abdullah bin Wahab lagi kata lagi, kullu sahibu hadisin laisa lahu imam fil fiqh fahuwa dal. Setiap orang
setiap ahli hadis, setiap orang hadis, sahibul hadis, orang yang hafal hadis ini, laisa lahu imam, tidak ada imam, tidak ada pemimpin, yakni fuqaha. Imam artinya imam seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad tu. Laisa lahu imam fil fiqh, tidak ada pemimpin dalam fiqh. Fahuwa dal, dia adalah sesat. Dia adalah sesat. Falaula anqazani bimalik wa laysi la dalaltu. Dia sebut perkara yang sama tadi. Kalau tidak kerana ada Imam Malik dan Imam Al-Laisi, la dalaltu, aku akan jadi sesat. Jadi ini memang menjadi contoh kepada kita semua. Bukan perkara mudah kita untuk nak menceritakan hadis, dan kita lihat bahawa ramai di kalangan orang Islam di tempat kita sekarang ini, kita lihat baca hadis pun dah tahu dah. Kata tak fasih, tak itu pengertian, tak usah sebut. Pengertian baca hadis, baca hadis walaupun dah hafal, so tak betul lagi dengan makharij huruf, dengan sebutan-sebutan tak betul lagi. Patut nak cerita apa hadis? Mau bawa hadis itu, dihantam orang itu, hantam orang, buat hukum itu, buat hukum ini, habis berselerak semua orang. Ini yang berlaku kepada kita di kalangan setengah-setengah orang, setengah-setengah ustaz yang bukan ada kemahiran sangat dalam pengajian agama. Kita boleh lihat sekarang ini masih ada di dalam YouTube, di dalam Facebook. Tapi alhamdulillah sekarang bersyukur kepada Allah, ramai ustaz-ustaz yang memang tamat dalam bidang hadis, tamat dalam pengajian Islam di luar negara. Mereka tinggal lama di negara Arab, belajar dan buat kajian. Kita dapat lihat sekarang ini bahawa yang generasi sekarang adalah ada kelebihannya dari segi kefasihan, dalam menghuraikan hadis. Dalam membaca hadis itu lebih baik, dan dalam menghurai hadis pun adalah lebih baik, disebabkan sekarang ini kerana mereka boleh mengkaji. Perbincangan yang kita ada di YouTube, di Facebook begini juga dapat mengangkat taraf para ustaz kita pada waktu ini. Tidak seperti dulu. Kalau dulu waktu zaman tidak ada internet, tidak ada Google, tidak ada YouTube, itu lebih teruk lagi. Sebab kerana ustaz-ustaz itu hanya tumpu kepada kitab, 2-3 buah kitab, dia baca yang itu saja, dia tak baca yang lain, dan ini menyebabkan pengetahuan dan ilmunya sangat terbatas di dalam hadis. Tapi sekarang alhamdulillah ada diskusi ataupun perbincangan. Kalau yang ni membawa pandangan ini, membawa hadis yang tak betul, yang ni akan kritik dan akan membaiki. Ini berlaku pada zaman sekarang. Ini zaman sekarang kita menganggap adalah satu perkara yang baik, satu perkara yang bagus sekali. Zaman internet, zaman Google, zaman YouTube, zaman Facebook sekarang ini. Kalau ada orang yang menggunakan hadis yang tak betul, hurainya tidak betul, bacanya tidak betul, pengertiannya tidak betul, boleh dibaiki. Ini Alhamdulillah. Universiti internet ini adalah kalaulah orang itu ada asas dalam bidang agama, dianggap sebagai universiti yang paling bagus pada waktu ini, kerana kita boleh mengkaji, boleh berhujah, boleh berdiskusi, boleh berbahas tentang isu-isu tertentu, tentang hadis sekarang ini pun kita boleh lakukan perkara itu. Jadi sekarang ini tidak boleh seseorang itu mau menipu. Kalau mau duduk dalam kepompong pemikiran lapuk lama, sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh. InsyaAllah saya rasa setahun demi setahun umat Islam akan berubah, pengetahuan umat Islam akan berubah dan akan menjadi lebih maju dalam bidang pemahaman hadis juga, dan dalam pemahaman lain termasuk tentang Al-Quran dan lain-lain ilmu agama. Ya, dengan itu saudara dan saudari sekalian, sekiranya anda membaca hadis 1, 2, 3 hadis saja
tak usahlah nak menunjuk kepada orang, kerana hadis ini memang perkara yang sukar sekali, kerana hadis memang banyak hadis yang memang tak betul. Kalaupun sanadnya betul tapi matannya tidak betul. Bagi saya, seperti saya kata selalu, hadis kita boleh guna sekira ia sama dengan Al-Quran. Ada sama dengan Al-Quran, tetapi kalau bercanggah dengan Al-Quran boleh campak dalam tong sampah. Begitu juga hadis itu kalau bercanggah dengan logik pun boleh campak, tidak masalah, sebab hadis ini zanniyah. Zanniyah itu subut, tidak masalah. Kalau bercanggah, kalau karut marut, itu boleh juga kita campak. Tidak berdosa kalau mengikut fatwa Al-Azhar. Kerana hadis ini adalah zanniyatus subut, zanniyah, tidak mu'tamad. Dan hadis, kalau hadis yang cerita tentang karut marut, cerita tentang macam-macam lah, benda-benda karut yang banyak sangat itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada sandaran dari Al-Quran. Hadis itu adalah hadis yang lemah, bukan kuat, ataupun sekurang-kurangnya merupakan hadis ahad. Ini semua adalah fahaman yang salah yang kita ada di kalangan kita sendiri, karut marut yang ada di kalangan kita sendiri, pikiran melampau yang ada dalam kita sendiri, tak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Quran, tapi ada dalam huraian terhadap nas Al-Quran, ada dalam hadis-hadis yang tidak kuat, hadis-hadis yang lemah, hadis seperti man badala dinhu faqtulu, siapa yang menukar agamanya maka dibunuh. Hadis itu hadis tak kuat, hadis lemah, tapi digunakan oleh orang Islam untuk nak beritahu siapa yang peluk Islam tak boleh keluar. Dan ini bertentang dengan Al-Quran, la ikrah fid din, macam-macam ayat lagi, tidak ada paksaan dalam agama. Ini ada dalam hadis, dan hadis ini bukan hadis yang kuat, bukan hadis yang betul, tapi kita menggunakannya menjadi hujah. Apabila orang lain masuk dalam agama Islam, kita kata kalau kamu masuk, kamu tak boleh keluar lagi. Jadi gitu. Ini hujah yang digunakan oleh orang kafir, orang bukan Islam, untuk menyerang agama Islam dan menyerang orang Islam sebagai agama yang tidak bertamadun, sebagai orang Muslim yang tidak bertamadun. Jadi okeylah, saudara-saudari semua, saya rasa sudah cukup sekat ini. Hadis memang menyesatkan kecuali orang yang pakar, iaitu yang pakar dalam bidang fiqh, yang pakar dalam bidang agama. Dengan itu, saudara Astarjabat tidak pernah, walaupun saya belajar agama, tapi tidak pernah menganggap bahawa saya ini, pandangan saya begitu, begini, tak ada. Tapi saya sentiasa mengambil pandangan ulama. Ulama ini kata gitu, ulama ini kata gini, ulama itu kata gitu. Begitu yang saya lakukan. Saya tidak beristihad sendiri. Saya tidak membuat fatwa, tidak membuat hukum. Tetapi berdasar kepada hukum yang ada, berdasar kepada fatwa yang ada, berdasar kepada istihad para ulama yang ada. Apa yang saya cakap di sini, dulu dan sekarang, malah yang saya tulis waktu di Mingguan Malaysia, di Al-Islam pun begitu. Saya kutip, saya saringkan pandangan-pandangan para ulama, fatwa-fatwa dan hukum-hukum mereka secara pro dan kontra untuk memberi tahu kepada masyarakat di mana-mana saja yang kalau dulu dalam utusan dan Mingguan Malaysia serta majalah Islam, sekarang ini di internet yang diikuti oleh orang Malaysia, oleh Indonesia, oleh orang Brunei dan mana-mana tempat yang mereka berada. Okey, setakat ini saja malam ini, dan selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini kita berubah dan menjadi segala-galanya lebih baik, lebih maju daripada tahun ini. Ya, terima kasih kerana menonton, dan kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, wassalam.